Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Cikgu Iskandar Shah bin Sanggul, mengajar di Sekolah Kebangsaan Labis, dah berkhidmat hampir 17 tahun. Dan hari ini saya akan bercerita tentang pentingnya menjaga kesihatan diri. Sempena Hari Kesihatan Sekolah, Bulan Kesihatan Sekolah, kita harus bersedia dengan pelbagai situasi, pelbagai keadaan yang tidak menentu di hari ini. Oleh kerana kita tidak menjangkakan apa yang akan berlaku sama ada hari esok, hari ini atau hari-hari yang akan datang. Perubahan cuaca yang sering melanda terutama di negara kita, dan anak-anak semua tahu sebelum ini jerebu, kemudian tu kemarau, dan kita tidak tahu lagi apa yang akan berlaku terutama di negara kita ini. Untuk menghadapi situasi ini, satu persoalan yang perlu kita jawab secara jujur melalui hati kita. Mengapa gaya hidup yang sihat penting? Gaya hidup yang lebih baik akan mengurangkan risiko serangan jantung, dan kita akan berasa lebih baik, mempunyai lebih banyak tenaga dan mengurangkan risiko penyakit. Hidup yang sihat juga menaikkan perasaan kita atau mood kita, membantu kita untuk berasa gembira dan punya keyakinan diri yang lebih baik, yang membolehkan mutu hidup kita menjadi lebih cemerlang. Mengambil pendekatan yang aktif dan hidup yang sihat akan meningkatkan kesihatan kita. Anak-anak yang dihormati sekalian, gaya hidup yang sihat adalah amat penting kerana peningkatan obesiti, iaitu berat badan yang melebihi had yang sepatutnya. Jika kita tidak melakukan semua yang kita boleh untuk meningkatkan kesihatan kita secara menyeluruh, kita akan menjejaskan kualiti hidup kita. Hari ini kita boleh menimba ilmu pada makanan yang terbaik untuk kita, rutin senaman terbaik untuk kita, dan maklumat lanjut yang kita perlukan untuk membantu dalam perjalanan hidup kita yang lebih sihat. Hari ini kita akan melihat pentingnya gaya hidup yang lebih sihat. Hidup sihat menjadi lebih penting bagi semua manusia yang ada di muka bumi ini. Pada masa ini, lebih dari 66% daripada orang dewasa di negara kita mempunyai berat badan yang melebihi dari sepatutnya. Peningkatan terbesar adalah dalam indeks jisim badan. Kira-kira 1.5 juta dewasa negara kita berada dalam kumpulan ini. Ini merupakan risiko kesihatan yang paling berat. Gaya hidup sihat adalah amat penting pada orang tua dan positif yang berkaitan dengan risiko yang dikurangkan dan kelewatan dalam kemerosotan dalam kesihatan kita. Ia melambatkan proses penuaan dan membantu generasi lama kekal kuat. Jika anak-anak hari ini dapat menjaga atau mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat, penuaan anak-anak di masa yang akan datang sama seperti orang lama yang ada di sekeliling kita, kerana pemakanan mereka yang tidak tercemar, pemakanan mereka yang lebih baik. Tapi sekarang pada hari ini kita lihat pemakanan
terutama pemakanan kita. Walaupun kita makan sayur, kita makan buah, kita makan ayam, kita makan semua perkara-perkara yang menyebabkan protein, karbohidrat dan lain-lain. Tapi sebenarnya penggunaan baja yang melebihan ataupun penggunaan bahan kimia yang melampaui, contoh racun perosan, sebenarnya ia menjejaskan imuniti tubuh manusia itu sendiri. Jadi saya berharap pada anak-anak semua supaya lebih peka terhadap pemakanan, kerana pemakanan adalah faktor utama yang membolehkan kita untuk menjadi tidak sihat. Ya, pemakanan penting. Di samping itu, aktiviti fizikal kita juga penting. Anak-anak mungkin hari ini lebih cenderung lebih berminat untuk bermain game, untuk mengisi masa lapang dengan aktiviti-aktiviti yang duduk di rumah. Saya ambil contoh permainan game, permainan video, menghadap komputer yang melebihi waktu yang sepatutnya. Sebenarnya walaupun ianya cara dasarnya adalah baik, tetapi kalau kita lihat dengan hanya duduk menghadap komputer, kita bermain game, sebenarnya pergerakan fizikal kita amat berkurangan. Isu-isu kesihatan yang seperti ini sebenarnya boleh mendatangkan pelbagai penyakit kepada anak-anak semua. Dengan pemakanan yang pelbagai kita makan, pemakanan segera, contoh McDonald's, KFC, atau apa saja makanan-makanan yang ada di kedai-kedai, di pasaran yang kita makan hari-hari, sebenarnya ia mengandungi kadar gula yang banyak. Isu-isu kesihatan yang berkaitan dengan apa yang anak-anak semua hadapi hari ini ialah berkaitan, terutama berkaitan obesiti. Kita lihat rakan kita di sekeliling kita, ada yang memang nampak segas, nampak sihat, tetapi dengan had lebih berat badan yang melampaui, sebenarnya ia tidak begitu baik untuk kecerdasan otak kita. Masalah anak yang mungkin ada obesiti mungkin boleh membawa kehidupan mereka ke kedewasaan. Maksud saya hari ini dengan keadaan kamu yang sihat walafiat, keadaan obesiti yang kamu hadapi, ia sebenarnya boleh mendorong atau membawa situasi ini kekal sehingga kamu semua dewasa. Jadi kita perlu peka terhadap pemakanan kita dan aktiviti harian kita. Sempena bulan kesihatan di sekolah ini, saya menyuruh untuk kita semua mengamalkan gaya hidup yang sihat bagi mencegah pelbagai penyakit. Gaya hidup yang sihat sebenarnya membantu untuk kita mencegah penyakit, pelbagai jenis penyakit, selain penyakit jantung, penyakit obesiti, ataupun apa saja penyakit yang anak-anak semua tahu. Kepentingan gaya hidup yang sihat dalam pencegah penyakit perlu dipahami secara meluas, dan kebanyakan semua orang tahu perubahan gaya hidup dan pilihan menjadi penting dalam menentukan kesihatan dan jangka hayat kita. Maksudnya, jika kita memilih untuk gaya hidup yang cergas, pemakanan yang baik, seimbang, sebenarnya jangka hayat kita akan lebih baik berbanding mereka yang tidak mengamalkan gaya hidup yang sihat. Kehidupan dengan cara yang lebih sihat akan membantu mewujudkan badan yang kuat, minda yang kuat, dan penghargaan diri yang lebih tinggi. Anak-anak perlu minum air dengan jumlah yang banyak, serta punya aktiviti fizikal yang kerap. Perlu makan buah-buahan dan sayur-sayuran serta protein. Dan anak-anak juga perlu diingat, merokok adalah perkara yang sangat dititik beratkan oleh dalam keluarga kita.
Kita tahu mak ayah kita akan bising, mak ayah kita akan marah, tapi kita tidak tahu kenapa mak dan ayah kita marah. Terutama berkaitan dengan rokok. Rokok sebenarnya mengandungi bahan narkotik yang sangat tinggi. Pelbagai bahan kimia yang terkandung dalam rokok, dan jika kita mengambil rokok walaupun sebatang, sebenarnya ia telah membawa tubuh kita ke satu tahap yang sangat tidak sihat. Kandungan asap yang ada di dalam rokok itu sebenarnya akan menjejaskan, terutama dari paru-paru kita, pernafasan kita, dan ia juga akan menyebabkan permasalahan dari segi lemah dari segi, oleh kerana kandungan rokok itu yang banyak bahan kimia, ia akan membuatkan pemikiran kita sebenarnya juga akan menjadi lemah, lesu, dan kita akan jadi kurang cerdas. Tanpa rokok kita akan lesu. Jadi saya nasihatkan kepada anak-anak semua supaya jangan sesekali atau cuba untuk dekat dengan rokok. Sebatang rokok dulu mungkin bernilai 30 sen, tetapi hari ini mungkin bernilai RM1. Kalau dulu sekotak rokok bernilai RM3, tetapi sekarang bernilai RM10. Jika nilai rokok itu diambil kira sebulan, adakah rokok itu boleh mendatangkan kebaikan pada kita? Saya percaya anak-anak semua akan melihat rokok itu sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang boleh menjejaskan kesihatan anak-anak. Dan rokok juga itu satu pembaziran yang sangat nyata. Saya ada seorang kawan yang sangat kuat isap rokok. Satu hari boleh mencecah sekotak, 2 kotak. Tetapi apabila dia dimasukkan ke hospital, ditahan ke ICU kerana masalah jantung, dia cuba mengubah gaya hidupnya. Tapi saya percaya dah terlambat, kerana rokok yang diisap bertahun-tahun telah membuatkan dia ketagih. Ketagih inilah yang menyukarkan setiap individu yang menghisap rokok untuk berhenti. Kerana ketagihan inilah menyebabkan mereka itu menjadi tidak tentu arah apabila tidak memiliki rokok. Jadi saya nasihatkan kepada anak-anak semua, jangan sesekali cuba bersama dengan rokok untuk kehidupan seharian kita. Begitu juga dengan minuman-minuman yang bergas, minuman-minuman beralkohol. Ianya sebenarnya akan menjejaskan kesihatan, dan ia bukannya gaya hidup yang sihat jika kita amalkan. Pemakanan adalah faktor utama dalam gaya hidup yang sihat. Kita perlu melihat apa yang ada, yang kita makan hari ini. Adakah ia mengandungi kalori yang rendah ataupun sebaliknya. Satu faktor dan kepentingan gaya hidup yang sihat ialah senaman. Anak-anak perlu lebih segas melakukan aktiviti senaman, ataupun kalau kita tidak mau bersenam, tapi aktiviti fizikal itu perlu dilakukan seharian secara baik, berskala. Contoh, jika anak-anak pagi belajar di sekolah, tapi apabila balik di rumah di waktu petang, selepas balik dari sekolah agama, anak-anak sebenarnya boleh mengamalkan gaya hidup yang sihat dengan mengamalkan aktiviti fizikal. Contoh, bermain basikal. Walaupun tidak melakukan senaman, tapi apabila aktiviti fizikal itu melibatkan peluh, menyebabkan badan kita berpeluh, ia telah membakar lemak dan menyebabkan, dan ia membolehkan kita menjadi lebih sihat, otak kita menjadi lebih segas. Banyak aktiviti sebelah petang yang boleh kita mainkan. Bagi contoh, bermain bola bersama rakan, main basikal, main badminton. Walaupun kita di rumah sekeliling anak-anak tidak mempunyai taman permainan, tetapi
di hadapan rumah ataupun di belakang rumah, di mana kawasan-kawasan yang tidak mempunyai kenderaan yang lalu lalang, anak-anak boleh jadikan tempat itu sebagai bermain. Sebab untuk bermain kita tak perlukan kawasan yang luas, di mana-mana kita boleh bermain. Tapi jika anak-anak berpeluang untuk beriadah bersama keluarga di taman-taman permainan, itu adalah lebih baik. Dan jika anak-anak berpeluang dibawa oleh ayah ke padang untuk bermain bola bersama rakan-rakan yang lain, itu juga adalah baik. Tapi mereka yang tidak berpeluang bermain di hadapan halaman rumah, bermain badminton bersama ibu, bersama adik-adik, bersama kawan-kawan jiran-jiran, ia juga membantu meningkatkan kecergasan anak-anak. Apa yang saya masukkan mengenai kesihatan, hidup yang sihat melalui bersenam, ialah setengah orang itu cenderung untuk pergi ke laut, menghilangkan tekanan ataupun stres. Tapi sebenarnya ia boleh menyebabkan kecederaan pada badan mereka yang lain. Contoh, latihan pada kadar badan yang boleh mengendalikan pelan-pelan. Maksudnya bila kita tidak melakukan aktiviti sebenarnya, tapi kita melakukan aktiviti ada, contoh memancing di laut, di mana-mana, ia boleh mendatangkan kecederaan sebenarnya jika kita tidak begitu cergas. Untuk pergi ke satu tempat itu kita perlukan perjalanan pergerakan kaki yang sangat jauh, tenaga yang kuat. Tapi jika kita kurang bersenam, ia sebenarnya akan menjejaskan dari tubuh kita sendiri. Jadi saya harap anak-anak faham dan jelas betapa pentingnya kita mengamalkan gaya hidup yang sihat. Jadi saya menyeru pada anak-anak, sebenarnya hari kesihatan sekolah ini, saya menyeru pada anak, menyeru pada diri saya, rakan-rakan yang lain, amalkan gaya hidup yang sihat. Jangan dekat dengan rokok, ataupun katakan tak nak dengan rokok. Tidak mengamalkan makanan-makanan segera, McD, bukan tak boleh makan, tapi kurangkan. Begitu juga dengan minuman-minuman bergas. Dan anak-anak semua perlu melakukan sedikit senaman, lakukan aktiviti fizikal. Paling tidak kalau kita tidak mampu seminggu 2-3 kali pun sudah memadai. Jangan langsung kita tidak melakukan sebarang aktiviti fizikal, terutama bersenam. Kita berjoging ke, berlari di keliling taman, ataupun berbasikal 2-3 km atau apa saja. Lakukan aktiviti itu paling tidak seminggu 2 kali. Sebenarnya ia akan membantu kita semua untuk hidup lebih cergas dan sihat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.